Okey, kita jumpa lagi. Kita sambung pula untuk elektrod hidrogen piawai. Tadi dah bagi tahu kan, untuk kupaian elektrod piawai ni, okey, kita akan gunakan elektrod hidrogen piawai yang telah dipersetujui oleh antarabangsa lah, standard hydrogen electrode ataupun elektrod hidrogen piawai. Okey. Kita tengok dulu elektron hidrogen piawai. Nanti kita akan gabungkan dengan contohnya atom zinc tadi. Macam mana beza keupayaan suatu logam itu diukur. Okay, so elektrod hidrogen piawai. So ini adalah elektrod hidrogen piawai di mana dalam suatu sel ini, okay, dalam bikar itu mengandungi larutan asid yang mengandungi ion hidrogen, dan kepekatannya kita kena tahulah 1 mol per desimeter padu ataupun 1 molar. Okey, kemudian ada satu wayar platinum. Okey, ini wayar platinum. Kemudian wayar platinum ini ada elektrod platinum yang dilapisi dengan platinum 4 oksida. So kat sini nanti awak boleh baca apa fungsi platinum 4 oksida. Okey, untuk meningkatkan luas permukaan platinum untuk menjerap gas hidrogen supaya molekul hidrogen yang lebih dekat bersentuhan dengan ion hidrogen dalam larutan. Nanti awak boleh bacalah fungsi platinum 4 oksida. Okey, so kita tadi ada wayar platinum yang ada elektrod platinum di sini. Kemudian dilapisi dengan platinum 4 oksida, dan gas hidrogen akan masuk dari sini, okey, pada tekanan 1 atm. Sebab ini bukan logam, sebab hidrogen tu bukan logam, jadi kita akan gunakan elektrod platinum. So macam mana keseimbangan antara hidrogen dengan ion hidrogen dalam bikar ni berlaku? So kalau kita tengok dalam konsep yang tadi, okey, yang kita tengok tadi zinc kan. Okey, gas hidrogen ni lalu, okey, ni ada gas hidrogen. Hidrogen akan masuk. Jadi hidrogen ini akan membebaskan elektron membentuk ion hidrogen. So tindak balas pengoksidan berlaku di situ. Okey, jadi bila dia dah bentuk ion hidrogen, dalam ni kan banyak ion hidrogen dan dia bebaskan elektron. So ion hidrogen akan terima elektron membentuk gas hidrogen. Okey, so sebenarnya apa yang berlaku di situ? Okey, hidrogen menghasilkan ion hidrogen dengan membebaskan elektron. Kemudian ada ion hidrogen terima elektron menghasilkan gas hidrogen. Okey, jadi ini adalah persamaan bagi persama sel setengah bagi hidrogen lah. So kalau kita baca di sini, sebab sel, ingat tadi siri keupayaan tu ditulis berdasarkan sebagai ejen tindak balas penurunan kan. Jadi dia mesti terima elektron. So kita boleh baca di sini hidrogen terima elektron menghasilkan gas hidrogen, ataupun yang kedua kita baca dari kanan, hidrogen membebaskan elektron menghasilkan ion hidrogen. Okey, di situlah. So cara penulisan bagi siri keupayaan elektrod tu dalam bentuk penurunan, iaitu menerima elektron. So sebenarnya itu yang berlaku dalam sel ni. Okey, sebenarnya itulah yang berlaku. Jadi sel ni tadi saya ulang balik, sel untuk elektrod hidrogen piawai ni terdiri pada satu elektrod platinum yang kita celup ke dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen 1 molar atau 1 mol per desimeter padu. Kemudian gas hidrogen dialirkan pada tekanan 1 atm. Okey, dialirkan ke dalam asid. So apa yang berlaku? Keseimbangan antara hidrogen dan ion hidrogen. So kita dapat nilai E0 ini, E0 ni adalah 0 volt. Sebab tu kita jadikan dia sebagai piawai. Okey, kita jadikan dia sebagai piawai. Okey, saya ulang balik lah, ni persamaan setengah sel setengahnya. Okey, persamaan sel setengahnya. Yang ni tadi macam mana kita dapat ni lah. Okey, keseimbangan telah berlaku dalam bikar tersebut ataupun dalam sel tersebut lah. Ini kita panggil sebagai elektrod hidrogen piawai. Okey, dan kupaian elektrod tadi adalah 0 volt. Okey, V tu adalah volt lah. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai ni kalau kita dapatkan ion hidrogen sahaja, dia jadi setengah hidrogen, still lagi E0-nya adalah 0.00 volt. Okey, jadi itu adalah untuk elektrod hidrogen piawai. Okey, ini adalah elektrod hidrogen piawai. Okey, kita teruskan kepada nilai keupayaan elektrod. Macam tadi kan zinc tu ada nilai. Berapa nilai dia? Kita nak tengok untuk subtopik yang ni lah. Nilai keupayaan elektrod piawai. Tadi elektrod hidrogen piawai. Sekarang ni nilai keupayaan elektrod piawai. Contoh elektrod ni kita ada macam-macam lah. Ada magnesium, zinc, argentum, apa lagi, ferrum dan sebagainya. Okey,
Kita nak tentukan elektrod ni. So maksudnya piawai ni maksudnya semua negara yang menggunakan IUPAC ni akan gunakan nilai yang sama. Okey, bagaimana nilai keupayaan? Ni contohlah. Contohnya kalau kita nak cari nilai keupayaan zinc macam tadi kan, yang awal tadi cerita pasal May dengan Zaid, apa kawan dia tadi, Nabihah kan. Okey, bagaimana nilai keupayaan elektrod piawai inot zinc ditentukan? Kita nak tentukan zinc. Okey, macam tadi video yang sebelum ni saya dah bagi tahu, suatu elektrod piawai ni, okey, kita akan dapat beza keupayaannya bila kita ada 2 sel setengah. Okey, ada 2 sel setengah. Okey, jadi kita ada sel setengah zinc sebab kita nak cerita pasal zinc, dan sel setengah yang kedua adalah elektrod hidrogen piawai. Okey, jadi untuk gambar rajah ini kita gabungkan. Ini gambar rajah yang mula-mula tadi. Okey, video sebelum ni kan. Ini gambar rajah untuk elektrod hidrogen piawai. So kita gabungkan di situ. So ada 2 sel sebenarnya. Okey, jadi rajah 1.15 menunjukkan keupayaan elektrod piawai inot bagi zinc diperoleh apabila sel setengah yang terdiri daripada zinc dicelup dalam larutan mengandungi ion zinc 1 mol per desimeter padu disambung kepada elektrod hidrogen piawai dan juga ada titian garam. So ingat baliklah apa guna titian garam dulu. Kita dah pernah belajar kan, titian garam ni fungsi dia untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya bagi melengkapkan lita kan. Okey, jadi macam tadi saya sebut, beza keupayaan bagi elektrod zinc dapat ditentukan bila elektrod zinc dicelup ke dalam larutan yang mengandungi ion zinc 1 mol per desimeter padu disambung menggunakan lita. Nampak dia gunakan wire. Okey, ini biasanya sama ada dia letak galvanometer ataupun dia letakkan sini voltmeter. So untuk contohnya letak voltmeter lah. Disambung dengan elektrod piawai. Okey, elektrod hidrogen piawai di mana hidrogen menggunakan elektrod platinum dicelup ke dalam larutan asid 1 mol per desimeter padu. So sekarang dah ada 2 sel setengah. Okey, dah ada 2 sel lah, 2 sel setengah 2 sel setengah, 1 sel setengah zinc, satu lagi untuk elektrod hidrogen piawai. Jadi kita akan dapat beza keupayaannya di sini. So contohnya kalau kita buat eksperimen, kita boleh dapat nilai kat situ 0.76. Jadi 0.76 ni sebenarnya nilai apa? Okey, so kita nak tentukan. Okey, kita tahu bahawa kita dah tahu kan bahawa elektrod hidrogen piawai ni inotnya adalah 0.00 volt. Okay, kita tahu nilai itu adalah 0.00 volt. Jadi maksudnya bacaan 0.76 itu, bacaan 0.76 merujuk kepada beza keupayaan elektrod zinc. Maksudnya ingat tak yang tadi tu mula-mula antara zinc bebaskan elektron menghasilkan ion zinc, kemudian ion zinc terima elektron menghasilkan logam zinc, yang keseimbangan yang awal tu kan yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, tindak balas ini berlaku, dia menghasilkan bacaan voltmeternya 0.76. Itu adalah beza keupayaan bagi elektrod zinc. Okey, kalau kita guna elektrod logam lain lah bacaan dia. Tapi mesti kita kena sambungkan elektrod logam yang kita nak kaji tu dengan elektrod hidrogen piawai. Okey, jadi kita terangkan di sini zinc lebih cenderung membebaskan elektron berbanding hidrogen. Maka zinc merupakan terminal negatif. So ingat baliklah, siapa yang bebas elektron mengalami tindak balas pengoksidaan kan. Okey, yang pengoksidaan mesti berlaku di terminal negatif dan juga mesti juga berlaku di anode lah. Okey, dan elektron akan bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif, iaitu daripada zinc kepada platinum melalui lita. So inilah penerangan untuk gambar rajah susunan radas menentukan keupayaan elektrod piawai zinc. Okey. So harapnya fahamlah kan. Okey. So ni kita tunjukkan contoh semula lah. Okey, di sini beza persamaan setengah zinc dengan ion zinc. Persamaan setengah di terminal negatif adalah zinc. Okey, dia membebaskan elektron menghasilkan ion zinc.
Okey, sebab kita tahu tadi tindak balas ni, terminal negatif ni mengalami pengoksidaan. Okey, dan di terminal positif situ adalah ion hidrogen dan akan menerima elektron menghasilkan gas hidrogen. Okey, so kita dapatkan nilai kat sini keupayaan elektrod piawai. Okey, mesti ditulis sebagai penurunan kan. Jadi kita akan ambil untuk zinc lah, sebab kita cerita untuk zinc kan. Jadi kita akan ambil untuk zinc ini. Okey, jadi kita tulis sebagai inilah. Okey, ion zinc terima elektron menghasilkan logam zinc, ataupun logam zinc, kalau kita baca dari kanan, logam zinc membebaskan elektron menghasilkan ion zinc. So nilai dia 0.76. Tanda di sini adalah negatif. Kenapa negatif? Negatif menunjukkan elektrod zinc adalah terminal negatif. Okey, bila disambung dengan elektrod hidrogen piawai. Okey, jadi kita tengok balik, mana saya punya siri kan. Nampak ni zinc. Okey, kita dapatlah nilai ini. So kita tulislah zinc adalah negatif 0.76. Okey, so itu untuk menentukan elektrod bagi beza keupayaan ataupun elektrod piawai bagi zinc, sel nilai inert bagi zinc. Okey, kalau nak buat logam lain macam ni lah, kita akan dapat lithium, kalium, kalsium, natrium dan sebagainya. Nampak nilai dia negatif. Okey, negatif yang sebelah atas tu paling tinggi. Okey, siapa yang nilai dia negatif ni, maksudnya dia lebih negatif, nilainya lebih negatif, dia akan berada di terminal negatif. Nilai yang lebih positif akan berada di terminal positif dan mengalami penurunan. Yang lebih negatif ni akan mengalami pengoksidaan. Okey, dan berada di terminal negatif. Okey, jadi kita dah habis untuk menentukan elektrod menentukan keupayaan elektrod piawai bagi suatu logam. Contoh di sini adalah logam zinc. Okay, jadi apa fungsi inert dalam tindak balas redox? Kan kita tengok tadi senarai inert tu kan dalam siri keupayaan tadi, siri keupayaan elektrod tadi. Jadi apa fungsi inert tu? Okay, inert tu digunakan untuk menentukan bahan yang mengalami pengoksidaan dan penurunan. Kita tahu kan siapa yang saya kata nilai yang lebih negatif ni, maksudnya dia mengalami penurunan. Mengalami pengoksidaan. Contoh kalau saya ada dua nilai, contoh saya ada A dan juga B. Okey, inert yang ini adalah negatif 0.76 contohlah. Inert yang kedua nilai dia adalah negatif 0.34. Jadi siapa yang lebih negatif? Okey, yang lebih negatif A ni kan. Jadi yang lebih negatif ni akan mengalami pengoksidaan. Dia akan berada di terminal negatif. Okey, dan bila mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Contoh macam itulah. Okey, yang lebih positif dia akan sebaliknya. Okey, yang tu kita akan terangkan dalam subtopik seterusnya. Okey, untuk subtopik yang ini kita tengok balik kesimpulannya. Apa yang kita belajar dalam video ini? Yang pertamanya keupayaan elektrod piawai inert. Okey, apa yang kita belajar? Satu, keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan di antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M positif. Ini bukan 2 positif, dia N positif. Bergantunglah berapa charge dia dalam sel setengah. Okey, yang keduanya, elektrod hidrogen piawai dipilih sebagai elektrod rujukan. Okey, kadang-kadang kita jumpa sebagai standard hydrogen electrode atau SHE. Okey, yang ketiga, untuk menentukan elektrod piawai, contoh nak elektrod piawai zinc tadi kan. Contohnya kalau kita nak dapatkan inert ni, selnya mesti diukur dalam keadaan piawai. Okey, yang pertama, kepekatan ion dalam larutan mesti 1 mol per desimeter padu. Yang kedua, tekanan gas mesti 1 atm. Yang ketiga, suhunya mesti 25 darjah Celsius. Okey, yang keempat, elektrod platinum. Platinum dijadikan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Okey, jadi ini kita belajar yang pertama tadi, elektrod hidrogen piawai, persamaan setengah yang berada dalam tindak balas ni. Okey, sel setengah ni macam inilah. Hidrogen menerima elektron menghasilkan gas hidrogen dan juga ni reversible, berbalik.
E naught-nya adalah 0.00 volt. Okey, yang kedua kita belajar tadi tentang nilai keupayaan elektrod piawai. Kita tengok contoh elektrod zinc. So macam mana tindak balas itu berlaku apabila elektrod zinc dicelup ke dalam larutan yang mengandungi ion zinc 1 mol per desimeter padu disambung kepada elektrod hidrogen piawai, iaitu gas hidrogen yang dialirkan ke dalam larutan yang mengandungi ion hidrogen 1 mol per desimeter padu. Okey, di mana kat situ ada elektrod platinum yang telah disalut dengan platinum 4 oksida. Jadi persamaan setengah yang berlaku pada terminal negatif. Okey, sebab zinc ni lebih mudah membebaskan elektron. Jadi zinc membebaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Okey, terminal negatif ataupun anode. Okey, elektron akan bergerak ke terminal positif di mana kat situ ada ion hidrogen. Dia terima elektron menghasilkan gas hidrogen. So tindak balas penurunan berlaku. Ni terminal negatif ataupun kita panggil sebagai katot lah. Okey, jadi beza keupayaan elektrod piawai ataupun E naught bagi zinc. Okey, dia punya persamaan tu adalah Zn2 positif tambah 2 elektron menghasilkan zinc. Okey, E naught-nya adalah negatif 0.76. Okey, sebab kita kena tulis sebagai penurunan, maka kita tulis macam ni lah. Zinc, ion zinc terima elektron, okey, menghasilkan zinc. Okey, sebenarnya ini dia dapat 2 tau. 1, zinc bebas elektron menghasilkan ion zinc. Oops. Satu lagi sebenarnya ion zinc terima 2 elektron menghasilkan zinc. Bergantung kepada macam mana kita baca. Kalau tindak balas tu tindak balas penurunan, kita baca yang sebelah bawah. Okey, kalau tindak balas tu tindak balasnya pengoksidaan, maka kita akan baca sebelah atas. Yang ni. Okey, jadi ini adalah nilai keupayaan elektrod piawai ataupun E naught. Okey.